عليهم غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah hadirin sidang jamaah yang dikasihi. Syukur kita pada Allah kerana banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, ya. Nikmat yang tidak dapat kita hitung banyaknya, ya. Dan antara nikmat-nikmat ini, nikmat yang paling agung, yang paling sempurna, yang dipandang Allah, ya, yaitu nikmat iman dan Islam. Siapa yang ada iman, beramal dengan Islam, dengan agama, maka dia dipandang Allah. Allah lihat dia. Allah beri tumpuan kepada dia. Sebab itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam semuanya memberi kesan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman memberi kesan pada diri dia dan sekeliling dia. Begitu juga keburukan yang dilakukan oleh orang Islam, orang beriman, memberi kesan kepada diri dia dan juga sekeliling dia. Allah tidak peduli pada orang-orang yang tidak beriman. Perbuatan orang tidak beriman tidak memberi kesan pada alam ini. Memang dia tidak beriman, tapi yang menyebabkan alam ini berlakunya perubahan yang Allah sebut zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan di muka bumi ini disebabkan tangan-tangan manusia. Siapa ni? Orang beriman. Tangan siapa? Tangan orang beriman. Sebab itu penting orang beriman ini tahu kesan baik ataupun buruk dengan perbuatan. Sebab itu penting usaha atas orang yang beriman ni. Ya. Jadi untuk perkara itu, orang-orang beriman di kalangan masyarakat ini perlu ada ilmu dan mendampingi ulama. Ya. Hari ini usaha-usaha ahli batil, orang-orang yang ingin merosakkan agama ini, antara usaha mereka ialah menjauhkan orang awam dari ulama. Ya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang awam ini hidup ni tidak ada panduan rujukan. Ya. Jadi apabila kehidupan orang Islam, orang awam
tidak ada panduan dan rujukan, maka dia akan hidup dalam keadaan jahil. Jadi apabila masyarakat hidup dalam keadaan jahil, maka tumpuan bala Allah tu di situ. Ya, tumpuan bala Allah tu di situ. Apabila masyarakat ni hidup dalam keadaan jahil. Sebab itu pentingnya ilmu dan ulama, ya, untuk mendidik masyarakat dan umat. Baik, pagi ini kita sama-sama muzakarah dalam bab yang pertama kitab ini pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman, mereka itu, dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Dalam bab ilmu pun Allah sebut orang beriman juga. Jadi kalau orang tu tidak beriman, ya, kita nak panggil ilmu pun macam kurang tepat, ya. Ya. Dan ilmu yang memberi kesan pun orang beriman juga ni. Pada alam ini. Jadi kerosakan yang berlaku pada alam ini lebih besar apabila dilakukan oleh orang beriman ni. Apabila dia melakukan kerosakan dengan sebab apa? Tidak ada panduan iman, tidak ada panduan agama, maka banyak kerosakan yang dibuat. Jadi untuk Allah mengangkat ahli ilmu dengan darjat ini pun syaratnya amanu, beriman pada Allah. Ya. Ada perbahasan tentang ilmu, yang dikatakan ilmu ni apa, ya? Yang Nabi sebut kelebihan belajar ilmu, malaikat hampar sayap, ya. Kalau mati, mati syahid, ya. Ilmu yang macam mana ini? Ya. Jadi perbahasan ulama yang lebih tepat yang dikatakan ilmu-ilmu yang disebut oleh hadis kelebihan-kelebihannya itu, yaitu ilmu yang pertama yang mendekatkan kita kepada Allah. Makin belajar makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Kalau makin jauh tu ilmu apa tu? Ya. Makin belajar makin dekat dengan Allah. Pertama, menambah kedekatan dengan Allah, ilmunya tu. Yang kedua, tambah takut pada Allah. Makin belajar makin takut dengan Allah, bukan makin lawan. Ya. Ini ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Antaranya lagi apa? Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat itu, makin belajar makin nampak buruk diri sendiri. Ya, bukan makin belajar makin nampak buruk orang. Ya. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat itu. Makin belajar makin nampak aib diri sendiri. Ya. Makin belajar makin kurang cinta dunia. Ya. Bukan menebal cinta dunia makin belajar. Makin belajar makin rindu pada akhirat. Ini ciri-ciri ilmu manfaat. Agak-agak lah, ya. 5 perkara lebih kurang saya sebut ini, ciri-ciri ni. Agak-agak ilmu apa tu, ya? Ya? Yang boleh mendatangkan benda-benda tadi tu. Agak-agak ilmu apa, ya?
pastinya ilmu agama. Maknanya ilmu yang dikatakan betul-betul ilmu tu yang Allah wahyukan pada Nabi itu. Itu ciri ilmu yang Allah wahyukan pada Nabi itu. Ilmu ini yang boleh mendekatkan pada Allah, menambah takut pada Allah, boleh jadi sebab nampak aib diri sendiri, cinta dunia kurang, rindu akhirat lebih. Ya, ini ilmunya. Ataupun dalam erti kata yang lain, ilmu yang dikatakan ilmu ni apa? Yang boleh bantu kita besok jawab soalan dalam kubur. Agak-agak ilmu apa bantu jawab soalan dalam kubur ya? Ilmu apa tu? Ha. Ha. Jadi selain daripada itu, ya, dia dipanggil istilah yang lebih tepat dipanggil funun, fan ataupun funun. Dia panggil kemahiran. Istilah kemahiran hidup kemahiran. Buat kapal terbang, buat rumah. Ini dia panggil funun, kemahiran yang paling tepat. Nak sebut ilmu macam tak kena ciri-cirinya tadi. Jadi dipanggil funun, kemahiran. Buat kapal terbang, buat motor, buat kereta, ini kemahiran. Ya. Ilmu tadi apa tadi? Yang kita sebut tadi itu. Itu kemahiran-kemahiran itu lebih istilahnya lebih mudah daripada yang kata ilmu tadi. Kemahiran-kemahiran tu orang tak beriman pun mungkin lebih hebat daripada orang beriman daripada bab itu. Tapi mereka tidak ada khauf pada Allah, tak ada takut pada Allah. Betul? Makin buat senjata canggih, makin nak lawan Tuhan. Jadi macam gitu. Ya. Jadi kita faham dulu yang dikatakan ilmu itu, di kelebihan yang disebutkan di dalam ni, kita faham ya, ilmu-ilmu itu. Sebab kalau kita tengok sirah, sejarah zaman Nabi lah kita lihat ya. Apa ada pada orang Islam ketika itu? Kekuatan apa? Semua asbab-asbab zahir ini tak ada pada orang Islam ya. Kekuatan senjata tak ada, kekuatan tentera pun tak ada. Tak cukup adalah, betul. Nak perang pedang tak cukup, nak perang tentera tak cukup. Benda tu ada. Perang Badar 313 lawan 1000 orang. Pedang pun berapa bilah saja. Nampak? Sebab zahir ni tak ada pada tangan orang Islam. Allah tunjuk begitu. Allah nak bagi tahu kekuatan kamu bukan di situ. Kekuatan kamu bukan dengan bilangan tentera, kekuatan kamu bukan dengan bilangan senjata yang canggih. Ya. Tapi kekuatan kamu pada mana? Apabila ada bantuan pertolongan Allah. Ini ilmu. Ya. Orang Islam tidak pernah menang dalam sejarah. Dalam apa-apa penaklukan pun, orang Islam tidak pernah menang melainkan dengan bantuan Allah. Itu kita kena faham. Ya. Orang Islam tidak akan pernah menang dalam apa-apa penaklukan melainkan dengan bantuan pertolongan Allah. Belakang tu kena ada tu, pertolongan Allah tu. Kalau Allah tak bantu, kalau Allah tak tolong, tidak pernah menang ya. Menang pun dengan bantuan pertolongan Allah. Baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang mukminin. Orang berilmu ni darjatnya lebih daripada
orang-orang mukminin yang biasa, maknanya orang awam. Lebihnya tu dengan 700 darjat. Ya. Barang yang antara satu darjat kepada satu darjat tu perjalanan 500 tahun. Jauh perbezaannya. Seperti barang yang antara langit dan bumi. Ini perbezaan. Sebab itu para ulama ni disebut warasatul anbiya, pewaris nabi. Ya. Darjatnya ini di sisi Allah besar. Jadi kita yang orang awam, kita dengar kelebihan yang disebutkan oleh Nabi ini terhadap ulama. Jadi kita sebagai orang awam, pikiran kita, oh ini tanggungjawab saya untuk memuliakan, mengangkat ahli ilmu, ulama ini, memuliakan mereka dan sebagainya. Dan untuk ulama pula mengenai hadis ini, dia tak boleh pula angkat diri dia. Saya ni ulama, kena muliakan saya. Tak perlu gitu, ya. Bukan tujuan hadis tu supaya ulama pun ni ada can ni, kan. Jadi ulama pun kena berfikiran tidak seperti itu. Bukan kelebihan yang disebut oleh hadis ini untuk dia pun mengambil kesempatan, ya, mengangkat diri dia, ya. Jadi kita orang awam, kita faham, oh kalau begitu Nabi sebut, maka saya wajib memuliakan ulama, ya, memuliakan ahli ilmu. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bercakap, bermegah-megah depan malaikat. Tengok itu, hamba aku tu, si fulan bin si fulan, ya. Kenapa dakwah ulama ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila ulama yang menjalankan dakwah itu lebih sempurna. Maksudnya cara mereka menyampaikan dakwah itu persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab dia pewaris Nabi. Jadi dia hafiz Quran, alim, ya. Jadi melengkapkan dia sebagai dai. Bukan bermakna selain daripada ulama tak boleh berdakwah, bukan makna gitu pula, ya. Dakwah ni kewajipan setiap orang Islam, gitu. Mengajak ini kewajipan setiap orang Islam individu, wajib buat. Seperti bermegah-megah ia Allah dengan darah orang yang mati syahid. Macam mana Allah bermegah-megah di depan malaikat terhadap ulama, ini seperti bermegah-megah Allah SWT, berbangga-bangga, maknanya bermegah-megah ni, berbangga-bangga. Allah bangga dengan darah orang mati syahid. Begitulah Allah bangga dengan dakwahnya ulama ini. Kerana apa? Dakwah ulama dengan hujah dan juga nas, ilmu yang dia ada itu kesan pada umat itu lebih daripada awam, daripada orang biasa. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, barang siapa tidak kasih akan ilmu, tak suka belajar, tak suka dengar kuliah. Apa Imam Syafi'i kata? Siapa tidak ada kasih pada ilmu, termasuklah kasih pada ahli ilmu, ya. Ulama maknanya. Siapa yang tidak ada kasih akan ilmu, tidak ada kebajikan, kebaikan padanya, ya. Maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan bertaulan dengan dia. Sehingga begitu sekali.
Maka bahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita bagi segala hati. Asbab kejahilan, ya. Jahil ni bahasa Arab, bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu bodoh lah, ya. Tapi kalau cakap bodoh tu agak terasa sikit, ya, banding cakap jahil. Padahal sama aja, kamu ni jahil. Okey lagi, kamu ni bodoh, ada terangkat sikit. Tersentak sikit, ya. Padahal sama aja, ya. Bahasa Arab dengan bahasa Melayu je, ya. Jadi hati manusia ni mati sebab kejahilan dia. Dan cara nak hidupkannya dengan ilmu. Ilmu itu menghidupkan segala hati, kata Imam Syafi'i. Dan pelita penerang bagi segala hati. Jadi semua kemungkaran yang berlaku hari ini disebabkan kejahilan manusia. Ya. Kejahilan manusia. Kalau ikut hukum ahli da'i, maknanya pendakwah-pendakwah ini, orang yang dalam keadaan jahil ni didatangi, ya, didatangi dengan niat untuk diislahkan sama-sama, diperbaiki, diajak, bukan ditinggalkan. Oh, ini orang jahil ni jangan dekat, ya. Kalau dekat kita pun rosak, dia kata, ya. Apabila tidak ada pemikiran sebagai satu orang da'i, dia fikirnya begitu. Ni orang jahil ni jangan dekat, rosak kita. Tapi fikir satu orang da'i, pendakwah, oh ni orang jahil, didekati. Tujuannya, niatnya untuk sama-sama memberi peringatan. Lain pemikiran tu, ya. Jadi Nabi SAW ni fikirannya sebagai satu orang da'i, pendakwah maknanya. Orang yang jahil, yang jauh pada agama, jauh pada Allah, didekati, didatangi dengan niat dakwah tadi, islah, ya, perbaiki diri dia dan juga orang yang didatangi. Jadi apabila berlaku itu, barulah hidup, ya. Macam mana orang yang jahil boleh hidup hatinya kalau tidak didatangi, ya. Jadi apabila didatangi, maka hidup hatinya. Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu, wajib maknanya, atas tiap-tiap muslim, lelaki dan muslimat yang perempuan. Wajib tahu maknanya. Alim ni apa? Alim ni maknanya tahulah, ya. Orang alim ni maknanya orang yang banyak pengetahuannya daripada sudut agama, atau dipanggil orang alim, ya. Orang yang tahu lebih, ya, dalam bab agama, ilmu wahyu maknanya. Tapi kalau pengetahuannya lebih pada bab bukan ilmu agama, ya, walaupun dia pakar dalam satu-satu bidang tu, kita tak panggil dia orang alim, betul? Contoh pakar doktor bedah contoh, kita tak panggil dia ni orang alim ni, tak gitu, betul? Walaupun dia pakar. Jadi terpakai alim tu pada ahli ilmu agama tu. Maksudnya tahu, yang dimasukkan tahu itu, yang dituntut mesti tahu itu, ni bab-bab agama ni. Walaupun dia doktor pakar kulit, dia pun kena tahu bab ni, ya. Bab agama ni dia kena tahu. Tak kira siapa pun. Wajib. Laki perempuan wajib tahu. Maknanya wajib belajar. Yang asas basic fardu ain, ya.
Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilm kanatil jannah fi talabi wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabi. Barang siapa, kata Sayyidina Ali, ada ia di dalam menuntut ilmu, adalah syurga itu di dalam tuntutannya. Dia belajar ilmu tu seolah-olah dia menuntut syurga. Gitu. Dan barang siapa ada dia di dalam menuntut maksiat, adalah neraka itu di dalam tuntutannya. Maksudnya, apabila dia lakukan maksiat, dosa, pelanggaran perintah Allah, seolah-olah dia kata, saya datang sini nak menuntut neraka. Gitu. Ya. Tolong beri pada saya. Gitu. Seolah-olah gitulah. Ya. Jadi orang menuntut ilmu ini, seolah-olah dia menuntut syurga. Ya. Berilah pada saya syurga ni. Dengan sebab menuntut ilmu ni. Dan sekalian barang yang datang warid pada memuji ilmu dan ulama. Banyak riwayat maknanya yang menyebut tentang memuji para ahli ilmu dan ulama ini. Ditanggungkan atas ilmu yang manfaat dan ulama yang beramal dengan ilmunya. Ni disebut ni, dia ada syarat ni. Apa syaratnya? Yang dikatakan ilmu dan ulama ni ilmu yang mana? Ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Dan ulama yang beramal dengan ilmunya. Kerana di akhir-akhir zaman ini akan kita dapati banyak yang digelar depannya ulama, ya. Tetapi amalan dalam kehidupan tidak ada, tak beramal dengan ilmunya. Ini menjadi satu bala dan fitnah besar pada agama. Apabila orang yang digelar depannya ulama itu, sebaliknya dia tidak beramal dengan ilmunya, akan menjadi satu fitnah besar pada agama ini. Kerana apa? Kerana ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dicela oleh syarak. Sebab itu darjatnya tinggi berbanding dengan awam. Tapi apabila sebaliknya dia melakukan pelanggaran pun besar dia punya impak celanya. Sehingga celaannya seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang. Ada hadis yang disebut oleh Sayyidina Umar tentang celaan terhadap ahli ilmu yang tidak beramal dengan ilmunya. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata keduanya, dua sahabat ni berkata, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barangkali dua sahabat ni duduk dalam satu majlis, dua-dua dengar dan dua-dua riwayatkan apa yang Nabi cakap, ataupun mereka berada dalam majlis yang berasingan, ya. Mungkin satu majlis Abu Darda duduk dengan Nabi sebut yang sama, satu majlis dalam waktu yang lain Abu Hurairah dengar Nabi sebut yang sama. Apa Nabi bagi tahu? Kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati dan padahal ia atas ini jalan, maknanya dia mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu, maka iaitu mati syahid. Ini kelebihan dia, keutamaan para penuntut ilmu. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya. Bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia dan memadalah jahil itu kejinya. Bahawasanya mengengkar tiap-tiap seorang akan dia. Ini perumpamaan dan perbandingan jahil dan ahli ilmu. Apa dia kata? Memadalah ilmu itu kemuliaannya. Maknanya jelas di dalam ilmu ni ada kemuliaan, tidak dapat disangkal lagi.
Siapa yang berkait dan mengaitkan diri dia dengan ilmu, dia jadi mulia. Bukan diri kita yang mulia, tapi ilmu tu yang mulia. Apabila kita mengaitkan diri kita pada ilmu, maka terangkatlah kemuliaan kita. Tapi kalau diri kita ni tidak terkait dengan ilmu yang mulia tu, jadi macam gitu aja lah. Tak ada perubahan, tak ada peningkatan pada diri kita. Jahil-jahil gitulah. Jahil tuking ni bahasa apa ya? Bukan bahasa Jawa eh. Tuking tu dia tahqiq, menguatkan kejahilan tu. Sangat jahil maknanya. Ataupun dia panggil bodoh sangat lah. Gitu. Sangat bodoh. Sangat jahil. Dia panggil jahil tuking. Bahasa mana? Utara ke mana? Ya. Jadi ilmu itu jelas kemuliaannya, dan siapa yang berkait dengan ilmu dia akan mulia. Dan jahil tu kejinya tu jelas. Tak ada siapa boleh petikai. Memang kalau jahil ni memang keji maknanya. Maknanya tidak tahu apa-apa. Dan setiap orang akan mengingkari tentang kejahilan ni, tidak mahu. Kalau secara zahir fitrah manusia, tak ada siapa yang nak jahil ni, tak ada. Betul. Dan fitrah manusia semuanya nak ilmu, nak tahu. Jahil ni tak nak. Ni secara fitrah manusia. Tapi apakan daya, suasana, environment sekeliling yang menyebabkan manusia ini tetap dengan kejahilan dia, tidak mau berubah. Ya, di dalam kelompok yang sama, tidak mahu keluar. Maka teruslah dia hidup dalam keadaan kejahilan itu sampai mati. Ya. Jadi sekarang ni Allah mudahkan kita, ada masjid surau, ada kuliah-kuliah. Ini pun membantu untuk kita mendalami, menghilangkan kejahilan. Antara niat menuntut ilmu tu ialah untuk menghilangkan kejahilan dalam diri. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Apa Nabi bagi tahu kepada Ibnu Mas'ud? Wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, duduk engkau satu saat pada majlis ilmu. Bila dalam hadis sebut satu saat itu, jangan faham saat macam tik tik satu saat gitu, ya. Satu saat ini jangkaan masanya tu panjang, bukannya satu saat macam jam tu. Ulama menetapkan satu saat itu lingkungan setengah jam, 40 minit, 45 minit ke 1 jam. Itu satu saat. Ya. Bukan detik tu. Ini bahasa ilmu, bahasa kitab tu begitu. Ya. Baik. Apa Nabi kata? Duduk satu saat pada majlis ilmu. Betul dan tepat juga kalau begitu. Cuba bayangkan duduk kuliah 5 minit, cabut. Dapat apa ya? Agak-agak tak nyampai. Takut salah faham pula jadinya nanti. Ya. Oh tadi ustaz cakap, pada ustaz tu tak habis lagi cakap. Dia dah 5 minit, dia cabut. Sambungan tu dia tak dengar, dia salah faham. Jadi bukan sesaat tik tu tu kata tempohnya setengah jam, 45 minit ke 1 jam. Itu yang dikata satu saat tu. Nabi kata apa? Duduk engkau satu saat pada majlis ilmu, padahal tiada engkau menyentuh akan qalam dan tidak engkau menyurat satu huruf jua pun. Macam kita duduk sekarang ni. Duduk dengar, nyanda, kan? Ya. Tak ada tulis apa pun. Ya. Pen pun tak ada, kertas pun tak ada, tulis pun tak ada, dengar aja. Ya. Syaratnya dengar lah ya.
Kalau tak dengar, kata tu ulama-ulama kalau datang dalam majlis-majlis perhimpunan-perhimpunan besar tabligh itu, ulama-ulama ni sebut dengar dengan mata katanya. Dia tak cakap dengar dengan telinga, dia cakap dengar dengan mata katanya. Kok dengan mata dengar? Ya, dengan mata. Sebab kalau mata tertutup, telinga automatik tertutup, betul? Lepas tu dia kata dengar dengan mata. Ya. Jadi maknanya matanya dibuka, baru telinganya terbuka. Bila matanya tertutup, automatik telinganya tertutup. Walaupun nampak macam tak ada penutup telinga ni, rupanya penutupnya duduk depan ni. Betul? Duduk di mata. Tertutup, automatik block terus telinganya. Okey. Jadi dengar dengan telinga ke mata ni? Lepas ni telinga dengan mata. Ada dalilnya tadi ya. Tu dalilnya. Kalau orang tanya mana penutup telinganya, duduk depan juga. Baik. Walaupun kita duduk dalam majlis tu tak ada tulis apa pun, satu huruf pun tak tulis. Duduk dengar saja. Nabi kata itu terlebih baik daripada merdeka 1000 sahaya. Ya. Wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi faras. Dan melihat engkau kepada muka orang alim itu terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekah. Min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. 1000 ekor kuda yang engkau sedekah dengan dia di dalam sabilillah. Wa salamuka 'alal 'alim, dan memberi salam engkau atas orang alim, khairun laka min ibadati alfi sanah. Terlebih baik daripada ibadat 1000 tahun. Beri salam, bukan salam berjabat tangan. Jadi kalau kita tak dapat jabat tangan dengan orang alim pun, besok bila orang alim besar datang macam baru ni Habib Omar datang, nak pergi masjid negeri Shah Alam hari tu. Tak dan bawa kereta tengok pun dah penuh dah, tak boleh nak masuk lah. Tepi jalan tu semua dah kereta parking dah. Sampai sekolah tempat tepi sana tu kereta parking sana. Tak dapat. Jadi kalau selisih dengan dia, selisih lalu, kita bagi salam je. Assalamualaikum. Cukup. Tak payah nak ulur tangan. Memang payah biasanya nak dapat. Tapi dengan memberi salam. Ada orang salam tapi tak bagi salam pun ada. Betul? Tuntutan dalam syarak, ucapan salam itu bukannya berjabat tangan itu. Maknanya tuntutan pertamanya ucapan salam. Kalau dapat jabat tangan pun ucapan salam tak ada. Sebab dalam Islam kelebihan salam itu yang besar. Kelebihan memberi salam tu yang disebut dalam hadis, keutamaan fadilatnya besar. Bukannya salam ini berebut nak salam, dah dapat pun salam pun tak dibagi. Betul? Jadi ucapan assalamualaikum itu walaupun tak dapat berjabat tangan, iaitu daripada yang sunat, lebih baik daripada ibadat 1000 tahun solat ibadat sunat, Dan ibadat sunat ni tidak disebut. Jangan kita faham apabila kata ibadat sunat ni solat sahaja, tidak disebut solat sunat. Disebut khairun laka min ibadati alfi sanah. Maksudnya amalan sunat. Banyak amalan sunat, solat sunat, baca Al-Quran, zikir, istighfar, salawat. Amalan-amalan sunat banyak.
Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, duduk dalam majlis ilmu, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Maka apabila duduk ia padanya majlis ilmu itu dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah satu kebajikan. Ni dah beberapa kalimah dah ni keluar. Ya. Jadi agama ni kalau nak dihitung dengan hitungan dunia ni tak boleh hitung. Ya. Kalau dunia ni dia buat kira-kira, betul? Nak bayar berapa dikira. Ya, sejam berapa. Tapi kalau agama akhirat ni hitungannya ni tak boleh dikira macam dunia punya kiraan. Ya. Ni kalau dia kata sini satu kalimah satu kebajikan, nak hitung kalimah tu pun dah tak dapat nak hitung dah. Betul? Sebab itu dalam kuliah bercakap sia-sia jangan dilebihkan. Kalau berkitab lagi antara adabnya, jangan lebih cakap kita daripada kitab ni. Ya. Sebab itu berkitab lebih selamat daripada cakap umum. Bila cakap umum ni dia tidak ada panduan kadang-kadang, main cakap ikut rasa dia je. Tapi kalau berkitab dia ada panduan. Nak lebih-lebih tak boleh. Ada panduan. Itu lebih selamat, ya. Ada panduan. Apa dia kata tadi? Berjalan pada halqah ulama, duduk dengar. Dan sabda Nabi SAW, waqala Nabi SAW, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Sikit lagi 5 suku 7 suku boleh Artinya satu orang alim faqih. Sebab dalam hadis ni sebut faqihun wahidun. Satu orang alim faqih. Dia bukan alim, dia faqih. Yang memberati dengan wara'. Maksudnya dia faqih dan wara'. Bukan faqih sombong tak. Wara'. Merendah diri. Ini faqih yang dimaksudkan, bukan faqih yang sombong. Ilmunya Masya Allah tapi sombong. Tak. Dia merendah diri dengan ilmunya. Dan lebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya. Ya. Orang abid ibadat banyak tapi jahil. Ya. Syaitan tak takut yang tu. Satu ada istilah kata, syaitan lebih takut dengan alim yang sedang tidur daripada jahil yang sedang ibadat di situ. Kenapa syaitan takut alim yang sedang tidur tu? Dibimbangi kalau alim ni bangun, dia akan betulkan yang jahil ni tengah ibadat ni. Jangan bangunlah yang tu. Bimbang, takut. Jadi satu orang faqih lebih takut syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi wara'. Abid ni nampak ibadatnya banyak tapi jahil, nampak macam wara' tapi rupanya kosong. Ya. Ibadatnya banyak. Ni banyak berlaku. Bila Nabi sebut, bila ulama sebut, maknanya berlaku. Ada manusia-manusia seperti ini, ibadatnya banyak tapi rupanya kosong, jahil. Nampak macam wara' gitu. Tapi rupanya ibadat dalam keadaan jahil. Ini bahaya. Syaitan tidak takut. Syaitan mudah untuk menipu dayanya. Berbanding dengan alim yang faqih tadi. Faqih ni apa? Penutup kita ya. Faqih. Faqih ni
macam sahabat Nabi faqih. Dia tahu apakah kehendak Allah setiap masa dan keadaan pada diri dia. Ini faqih. Bukan alim saja. Alim tak cukup. Alim ni istilah bahasa tahu. Tahu tak cukup. Dia kena faqih. Tahu, banyak orang tahu. Siapa tak tahu solat jemaah lebih baik daripada solat sendirian? 27. Siapa tak tahu? Tahu ramai. Tapi kenapa tak sampai? Betul. Ni tahu tak cukup. Dia kena faqih. Faqih macam sahabat Nabi. Apabila azan dikumandangkan zaman Nabi SAW, maka berbondong-bondong manusia laki-laki yang akhir balik keluar daripada rumah-rumah mereka, daripada kedai-kedai, daripada kebun-kebun, semua keluar menuju ke Masjid Nabawi. Ini faqih. Dia dengar azan, dia faham, dia tahu. Tahu tak cukup. Dia faham bahawa seruan itu, panggilan itu, Allah panggil untuk datang. Dia faqih, dia tahu kehendak Allah pada ketika itu. Ada orang dia beri alasan sebab niaga, maka tak dapat nak solat. Ya. Jadi orang yang faham macam sahabat tu, dia sedang berniaga, sedang berkebun. Tapi bila azan, dia keluar, tinggalkan sebentar. Sebab dia tahu, dia dapat nilai mana perintah Allah yang nak diutamakan pada ketika itu. Dia bertembung dua perintah Allah. Cari rezeki perintah Allah. Solat pun perintah Allah. Bila bertembung dua perintah Allah ni, nak dahulukan yang mana? Mana yang lebih utama? Ni ilmu kena nilai masa tu. Nampak? Jadi dia faqih, dia faham, dia tahu. Solat yang utama. Dia keluar, tinggalkan sekejap. Nampak? Contoh paling mudah. Jadi faqih ni penting. Apa itu faqih tadi? Dia tahu apakah perintah Allah pada diri dia, pada setiap masa dan keadaan, mengikut keutamaan. Cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ini orang faqih, macam sahabat-sahabat. Lepas tu sahabat Nabi semua berjaya. Radhiyallahu anhu, semua redha. Jadi semoga Allah redha pada kita bila kita mencontohi sifat-sifat sahabat yang mulia ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cukup dulu untuk pagi ini. Semoga Allah bagi taufik apa yang kita muzakarahkan ni dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.